Assalamualaikum and hi. My name is Siti Kasma binti Nawawi. My menstrual number is 00406. So today for this video, I need to uh, comment about the study case in class. So I choose the study case, first study case which is uh, happened within the Kilang Sawit for you and with the final year student of Polytechnic. So let me explain brief about the this study case. Okay, actually for this study case, that happened on 14 Disember 2010. Kemalangan berlaku di EFB Chain Conveyor melibatkan pelajar tahun akhir Diploma Penyusuran Mekanikal Mamang and Balok mengalami kemalangan di kilang sewaktu melaksanakan kerja-kerja penelitian nut and bolt di EFP Change Conveyor which is that company. Okay, the next is the Mamang cedera manakala Balok meninggal dunia di tempat kejadian. Ketika berlaku kejadian, penyelia tidak berada di tempat kejadian. Kedua-dua pelajar tidak mengikut arahan untuk menunggu penyelia sebelum menjalankan tugas. Penyelia tersebut bernama Encik Zainuddin. So sementara beliau ada kerja lain, so beliau meninggalkan pelajar praktikal tersebut dekat tempat, tetapi dia ada memberitahu supaya menunggu beliau. Okay. Second is apa yang berlaku yang menyebabkan kesilapan menyebabkan perkara tersebut berlaku. Okay. Pelajar tidak mengikuti SOP keselamatan yang telah ditetapkan oleh kilang tersebut dan gagal mengikut arahan penyelia. Okay, iaitu Encik Zainuddin ada memberitahu supaya tunggu beliau, tetapi beliau tidak menunggu. So dia orang terus buat kerja tersebut. Okay, penyelenggaraan mesin jentera dilakukan oleh individu tidak terlatih which is Balok dan Mamang, itu pelajar praktikal. Itu adalah satu kesilapan. Sepatutnya penyelenggaraan ini harus dilakukan oleh pekerja yang bertauliah sahaja. Yang ketiga adalah, yang seterusnya adalah luang bekerja yang sangat minimal. Maksudnya di kilang tersebut ruang kerja yang sangat-sangat sempit lah, sangat minimize. Okay, ini adalah langkah keselamatan yang sepatut dilakukan untuk mengelakkan benda tersebut berlaku adalah koordinasi dan penyelayaan berterusan di pihak duty holder. Maksudnya setiap penyelia harus menyelia tempat tersebut untuk mengelakkan kemalangan ini berlaku lah. Lepas tu yang seterusnya adalah memastikan arahan yang lengkap, memastikan peraturan dikuatkuasakan, menentukan keselamatan merupakan sebahagian dari tata cara kerja, meningkatkan interaksi antara pengurusan keselamatan dan kesihatan dengan pekerja, membekalkan kelengkapan atau perlindungan peribadi yang sesuai. Maksudnya ini adalah memberi arahan yang sepatutnya dengan detail, walaupun pelajar tersebut adalah pelajar praktikal yang dah ada ilmu, knowledge mengenai arahan penggunaan mesin SOP, tetapi sebagai pihak daripada pihak kilang harus juga memberi penerangan tersebut. Okay, yang seterusnya adalah komunikasi dan kerjasama di antara pihak yang terlibat. Kalau kita perhatikan pelajar praktikal ni tidak mempunyai komunikasi yang bagus lah. Maksudnya dia tidak respect Encik Zainuddin sebagai penyelia beliau untuk menunggu penyelia tersebut. Seterusnya adalah risiko boleh dikurangkan menggunakan instrumen yang sistematik, hazard identification, risk assessment or risk control measure.
Yang seterusnya adalah kemalangan juga dapat dielakkan melalui penetapan langkah-langkah kawalan risiko yang dibuat berlandaskan hierarki. Sama ada bahaya kemalangan boleh dihapuskan bergantung kejujuran pentadbiran, kelengkapan atau pakaian perlindungan peribadi. Yang seterusnya adalah memastikan seseorang atau organisasi yang dilantik bagi sesuatu projek adalah benar-benar cekap. Yang seterusnya adalah duty roster perlu memastikan mereka mempunyai maklumat, arahan latihan dan penilaian yang diperlukan bagi menjalankan aktiviti kerja. Keterlibatan pekerja penting bagi menggalakkan, membangunkan langkah-langkah yang berkesan untuk menjamin keselamatan kesihatan kewajipan pekerja dan orang awam. Ini adalah case study yang melibatkan kecuaian pelajar praktikal itu. Ini adalah salah satu case study yang menyentuh hati sebab pelajar tersebut adalah merupakan orang harapan daripada keluarga dia. So dia meninggal di tempat kejadian dan bagi pihak kilang juga adalah menunjukkan reputasi yang sangat buruk disebabkan sebelum ini beliau tidak pernah ada rekod yang buruk, tetapi disebabkan kecuaian ini berlaku, so boleh menyebabkan reputasi yang buruklah ke atas syarikat tersebut. So ia adalah apa yang saya faham mengenai case study yang pertama, iaitu melibatkan kilang sawit Koyu dan pelajar kejuruteraan mekanikal daripada Politeknik. Okay, so itu adalah case study yang pertama. Dan case study yang kedua yang saya pilih adalah yang berkenaan dengan iaitu melibatkan Muhammad Zawawi bin Uda dengan Setiawan Property Sedia Berhad. Kes ini adalah melibatkan pembuangan kerja iaitu Muhammad Zawawi bin Undar yang bekerja di Setiawan Property Sedia Berhad. Okey, secara generalnya kes ini adalah kes pembuangan kerja yang melibatkan Muhammad Zawawi bin Uda sebagai plaintiff dan Setiawan Property Sedia Berhad sebagai defendant. Okey, so ini saya akan terangkan sedikit mengenai plaintiff mula bekerja pada tahun 2018 dan dilantik sebagai assistant F&B manager dengan gaji 2,600 lah sebulan, dan selepas itu setelah confirmation gaji beliau dinaikkan sehingga RM2,781. Okey, so perkara yang menyebabkan beliau dibuang kerja adalah berlaku pergaduhan antara storekeeper iaitu Muhammad Zaimi bin Muhammad Zain dengan plaintiff lah, dan Muhammad Zaimi ni adalah salah satu saksi dalam kejadian ini. Kalau ikutkan dia ada beberapa pihak lah yang menjadi saksi kepada syarikat tersebut. Okay. So itu adalah secara ringkas mengenai kes tersebut. Okay. Sebenarnya pada hari tersebut, semasa pergaduhan tersebut, pihak syarikat ada meminta plaintiff untuk menyediakan surat tunjuk sebab, okay, dan plaintiff telah kemukakan surat penjelasan tersebut, tetapi pihak syarikat tidak berpuas hati dan meminta pihak syarikat juga telah melantik beberapa orang untuk menyiasat kes tersebut, dan didapati kes tersebut adalah plaintiff adalah bersalah lah. Okay, so bila kes ni dibawa ke court, berlaku beberapa argument. Okay, so antara bukti-bukti yang dikemukakan
Okay. Antara dalam kes ini pembuangan kerja plaintiff adalah tidak dipertikaikan dan ini jelas dapat dilihat melalui surat lah. Surat tersebut adalah sama ada salah laku yang dinyatakan surat pembuangan tersebut telah dibuktikan. Okey. Kan terdapat beberapa dan beberapa isu yang harus dan hasil daripada kes tersebut, mahkamah dengan ini memerintahkan syarikat untuk membayar ganti rugi kepada plaintiff sebanyak 23,360 sen ditolak bayaran stasioneri sekiranya ada melalui wakil plaintiff kontrak Kesatuan Sekretariat Malaysia dalam tempoh 30 hari dari tarikh yang diperuntukkan. So maksudnya dekat sini kes ini adalah menang kepada plaintiff lah melalui saksi-saksi, bukti-bukti yang telah dikemukakan yang melibatkan gaji, pampasan kerana kalau ikutkan syarat, kalau ikutkan akta, syarikat tidak boleh membuang pekerja memang begitu saja, mesti pun ada reason. Dekat sini juga ada beberapa panduan ataupun bagi pihak mahkamah untuk menentukan keputusan, iaitu dengan kes koperasi seberguna versus Dr. James Alfred and Anor. Yang seterusnya adalah Hotel Jayapuri versus National Union of Hotel Bar Restaurant Worker tahun 1980. Yang itu telah untuk yang kes Hotel Jayapuri adalah telah memutuskan sekiranya terdapat undang-undang, terdapat asas undang-undang untuk membayar pampasan, maka persoalan berkaitan dengan jumlah pampasan tersebut adalah terletak di bawah budi bicara mahkamah untuk menetapkan di bawah Seksyen 305 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Dan banyak lagi lah kes yang telah dirujuk. So saya rasa itu saja yang melibatkan study case yang kedua, iaitu kes yang melibatkan Muhammad Sawawi bin Unda dan Setiawan Property Stadium Berhad. Actually kes ini adalah berlangsung pada tahun 2019, dipengerusi oleh Datuk Rasidah binti Haji Cik. Dan saya rasa itu saja yang menyebabkan kes tadi yang kedua. Dan kes tadi yang ketiga adalah yang melibatkan sekejap ya, yang melibatkan Patrick Ho Chang versus Pertubuhan Keselamatan. Ini adalah kes yang ketiga lah yang saya pilih daripada yang dekat kelas ni. This is very simple. Simple case actually. Kes ini adalah di Shah Alam, di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hakim tersebut adalah Wong Kiang Hiong, iaitu pada 4 Oktober 2019. Kes ini Patrick Ho Chang sebagai plaintiff dan Pertubuhan Keselamatan Sosial sebagai defendant lah. Ini adalah not the summary of this case. Ini mendorong perayu untuk memulakan saman, meminta perintah untuk menerbitkan keputusan agar responden merujuk tuntutan tersebut kepada AMB yang baru dibentuk dengan 3 syarat yang ditetapkan. Maksudnya dekat sini sebagai plaintiff adalah menuntut ganti rugilah daripada kesyuaian. Kerana plaintiff telah mengalami kecacatan lah. Kalau ikutkan
Kes ini adalah keputusan mahkamah menolak permohonan perayu berbagai alasan termasuk penemuan bahawa permohonan ini tidak melibatkan persoalan undang-undang yang subjek seperti yang disyaratkan oleh Seksyen 91 Akta tersebut kerana surat khabar tidak menimbulkan persoalan hukum apalagi persoalan undang-undang yang besar dan perayu tidak melepaskan tanggungjawab untuk memutuskan mahkamah bahawa permohonan itu melibatkan persoalan undang-undang yang besar. Ini adalah keputusan mahkamah lah. Dan kalau ikutkan ada fakta kes adalah pemohon perayu telah mengalami kejatuhan telah mengalami kejahatan yang kekal lah. So itu menuntut tuntutan daripada saksi. So saya rasa itu saja yang berkaitan dengan study case yang ketiga. Okay, so saya rasa itu saja. Okay, terima kasih.